Semoga semua dalam keadaan sihat dan selamat. Negara kita masih belum bebas daripada penularan COVID-19. Oleh itu, kehidupan, pekerjaan, pembelajaran kita semuanya terjejas akibat pandemik ini, dan ini menyebabkan ramai rasa tertekan dan risau. Walau apa perasaan atau keadaanmu sekarang, saya mau galakkan semua dengan bacaan dari Mazmur 34 ayat 16, 18 hingga 19. Tuhan memperhatikan orang saleh dan mendengar tangisan mereka. Apabila orang saleh berseru, Tuhan mendengar dan menyelamatkan mereka daripada segala kesusahan. Tuhan dekat kepada orang yang tawar hati dan Dia menyelamatkan mereka yang putus asa. Sebelum kita mulakan sesi khutbah hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, kita serahkan sesi khutbah atas talian hari ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, kami mengundang-Mu terus bekerja dalam hidup kita dan sekali lagi dibaharui dan disergakan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adakah anda pernah bertanding dalam perlumbaan? Marilah kita menyaksikan pertandingan berlari bersama-sama. Perhatikan bagaimana para pelari-pelari dalam perlumbaan ini, ya. Dalam video tadi, setiap pelari berlari dengan sepenuh tenaga dan usaha untuk sampai ke garis penamat. Ada yang letih dan ketinggalan belakang. Ada pula yang terus berlumba dan sampai ke garis penamat dengan cepat sekali. Ini adalah matlamat setiap pelari, iaitu untuk sampai ke garis penamat untuk memenangi perlumbaan itu. Dan pelari tidak buang masa. Tengok sini, tengok sana dan bersembang dengan kawan. Mereka tetap fokus kepada perlumbaan di hadapan. Dan inilah yang kita akan lihat pada hari ini dalam Ibrani bab 12 ayat 1 hingga 2 mengenai suatu perlumbaan yang diwajibkan Tuhan untuk kita semua sebagai seorang Kristian. Marilah kita membaca Ibrani bab 12 ayat 1 dan 2 bersama-sama. Sedangkan bagi kita, di sekeliling kita ada banyak saksi. Oleh itu, marilah kita buang segala halangan yang menghalang kita dan dosa yang berpaut pada kita. Marilah kita tempuh perlumbaan di hadapan kita dengan tekun. Hendaklah pandangan kita tertumpu kepada Yesus kerana iman kita bergantung kepadanya dari permulaan sehingga akhir. Yesus tidak putus asa walaupun dia harus mati pada kayu salib. Sebaliknya, kerana kegembiraan yang menantikannya, Yesus tidak peduli bahawa mati pada kayu salib adalah suatu hal yang memalukan. Sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat ini memberi suatu gambaran bahawa kehidupan seorang Kristian bagaikan suatu perlumbaan jarak jauh, berhenti bila kita mati. Jemaah pada masa itu sedang mengalami penganiayaan kerana kepercayaan kepada Yesus dan menyebabkan mereka mahu keluar dari perlumbaan. Paulus menulis menggalakkan mereka untuk terus kekal dalam perlumbaan kehidupan Kristian seperti seorang pelari yang kekal dalam perlumbaan dan terus berlari sehingga ke garis penamat. Dan Paulus bermula dengan mengingatkan jemaah pada masa itu dan juga pada kita sekarang bahawa kita dikelilingi banyak saksi. Siapakah saksi-saksi ini?
Mereka adalah wira iman yang kekal berlumba hingga akhir ayat. Mereka mungkin pernah mendengar mengenai Abraham, Yusuf, Nabi Nuh, Daud dan banyak lagi. Walaupun mereka pernah melakukan kesalahan, namun mereka tetap berlumba sampai ke akhir. Oleh itu, mereka tidak berseorangan dalam perlumbaan kehidupan Kristian. Kita juga dikelilingi banyak saksi. Anda mesti tanya, adakah? Mungkin kita kenal ataupun pernah dengar mengenai mereka. Sama ada nenek kita, pakcik, pastor, kawan, saudara-saudari seiman. Mereka mempunyai ciri yang penting, iaitu berlumba hingga ke akhir. Mereka lah yang mahu kita contohi, berlumba hingga ke akhir. Saudara-saudari, mereka manusia biasa seperti kita. Jika mereka boleh berlumba hingga ke akhir, kita juga boleh berlumba hingga ke akhir. Tetapi soalannya, bagaimana untuk kita kekal dalam perlumbaan ini? Paulus memberi 4 tips. Mari kita lihat satu persatu bersama-sama. Tips yang pertama, buang segala halangan. Biasanya pelari akan memakai berat pada buku lali untuk melatih kekuatan kaki. Tetapi mereka tidak akan memakai berat semasa berlari dalam perlumbaan kerana berat tersebut akan melengahkan atau melambatkan mereka. Sama juga dalam perjalanan hidup seorang Kristian. Kita mesti buang, ketepikan segala halangan yang melengahkan dan melambatkan perjalanan kita. Kita perlu tahu bahawa adanya cabaran dan halangan dalam hidup. Musuh kita iaitu syaitan akan datang untuk menggoyah iman kita. Kebanyakan masa kita tahu apa yang akan menghalang perjalanan Kristian kita, namun kita tidak cepat ketepikan halangan-halangan tersebut. Di antara halang-halangan yang kita lalui adalah seperti kita semua mempunyai kesilapan silam, dosa silam yang apabila kita memikir mengenainya membuatkan kita rasa malu dan kesal. Dan walaupun kita sudah diampuni Tuhan, kadang-kadang kita menempuhkan perhatian yang banyak kepada kesilapan dan dosa silam kita ini. Dan pada saat itu, musuh kita iaitu syaitan akan menanam dalam fikiran kita bahawa kita tidak layak, tidak cukup baik, kotor, malu, tak bersalah ke kamu buat semua itu. Dan kerana apa yang telah ditanam di fikiran kita, kita betul percaya bahawa kita tak layak, kita kotor, kita tidak mampu untuk berterus dalam perlumbaan ini. Dan ini akan menjadi halangan dalam perlumbaan Kristian kita ini. Halangan kedua ialah gaya hidup. Kita tahu bahawa kita sepatutnya luangkan masa peribadi bersama Tuhan untuk merenung firman Tuhan, berdoa, worship dan lain-lain. Tapi kita suka atau tertarik dengan apa yang kita boleh lakukan di dunia ini. Keluar bersama kawan-kawan setiap malam, asyik menonton TV atau main game sehingga larut malam dan banyak lagi. Kan kerana kita kurang membina masa peribadi dengan Tuhan, kita secara tidak langsung menjauhkan kita daripada apa yang Tuhan mahu kita lakukan, iaitu teruskan dalam perlumbaan kehidupan Kristian. Keluar dengan kawan-kawan, tengok TV atau main game tidak salah. Tetapi kalau apa yang kita lakukannya terlebih asyik, ini adalah sangat bahaya. Kerana kalau kita asyik keluar dengan kawan-kawan setiap malam dan asyik menonton TV dan main game sehingga larut malam, jadi kita tidak akan ada masa untuk membina masa peribadi bersama Tuhan, dan ini akan menjadi halangan dalam perlumbaan hidup kita. Halangan ketiga ialah mengenai kerisauan dan kebimbangan. Kita risau dan bimbang
mengenai duit, mengenai kerja, kekasih, pelajaran, dan banyak lagi. Dan musuh akan tanam dalam fikiran kita duit, kerja, pelajaran, kekasih. Oh, ianya sangat penting dan kita akan percaya. Dan kita akan luangkan banyak masa untuk mengejar semua itu. Tetapi sebenarnya, ia bukan paling penting. Ya, saudara-saudari, duit penting, kerja penting, pelajaran penting. Tetapi ianya bukan yang paling penting. Jadi, bila musuh menanam fikiran dalam kepala kita ini, fokus kita akan terganggu. Tidak lagi untuk berlumba dalam kehidupan Kristian. Sebaliknya, kita akan berlumba mengejar benda-benda duniawi. Dan ini adalah halangan yang akan menghalang kita daripada meneruskan perlumbaan Kristian kita. Kalau kita pegang kepada halangan-halangan ini seperti yang telah dinyatakan tadi, kita tidak mungkin boleh kekal ataupun teruskan dalam perlumbaan kerana kita tidak akan ada dorongan untuk terus berlumba dalam perlumbaan ini. Seperti air yang bertakung tidak mengalir. Stagnant maksudnya tidak mengalir, tidak berubah, tidak bergerak. Tips kedua, buang dosa. Ayat ini tidak memberitahu apa dosa itu, tetapi berasaskan Ibrani bab 11, ia mungkin merujuk kepada tidak beriman ataupun tidak percaya. Ibrani 11 merujuk kepada iman sebanyak 24 kali. Ini menunjukkan iman begitu penting kerana kita diselamatkan oleh iman. Mari kita baca Ibrani bab 3 ayat 12 bersama-sama. Saudara-saudaraku, berhati-hatilah supaya tidak seorang pun di kalangan kamu yang hatinya begitu jahat dan tidak percaya sehingga meninggalkan Allah yang hidup. Orang Israel tidak dapat memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan kerana ketidakpercayaan mereka. Ibrani bab 3 ayat 18 hingga 19 mengata begitu. Mereka tidak dapat memasuki tanah yang dijanjikan kerana ketidakpercayaan. Oleh itu, saudara-saudari, jagalah hati kita. Jangan sampai hati kita keras dan tidak percaya kepada Allah. Kerana jika ia berlaku, kita tidak mahu teruskan perlumbaan ini. Langsung tidak ada keinginan untuk meneruskan perjalanan perlumbaan kita ini. Tips ketiga ialah tekun dalam perlumbaan. Tekun membawa maksud bersungguh-sungguh, tidak lalai tekad. Secara dasarnya, kita semua bermula dalam perlumbaan kehidupan Kristian kita dengan penuh semangat. Tetapi lama-kelamaan, kita menjadi kurang semangat dan mudah putus asa. Kita mudah putus asa ataupun berhenti kerana kita hanya tumpu perhatian kepada apa yang ada di depan mata, apa yang ada pada sekarang dan bukannya masa depan. Kita seharusnya belajar melihat jauh dari sekarang, melihat apa yang menunggu di akhir nanti. Kalau kita tahu apa yang menunggu kita di akhir nanti, tentulah kita akan tekun untuk berlumba dalam perlumbaan ini. Oleh itu, sikap tekun ini sangat penting dalam mana-mana perlumbaan kerana ia menentukan sama ada kita kekal dalam perlumbaan ataupun terkeluar perlumbaan. Tidak tekun, tiada kejayaan. Adakah anda semua setuju dengan pernyataan ini? Saya nampak ada kepala yang mengangguk, ada yang senyum, ada yang tak ada reaksi. Tetapi ini adalah pernyataan yang sangat benar. Tidak tekun, tiada kejayaan. Pelari dalam video yang kita lihat tadi, tekun berlari untuk memenangi perlumbaan. Sama juga, kita seharusnya tekun berlari
untuk mengakhiri perlumbaan kehidupan Kristian dengan cemerlang. Tips keempat untuk kekal dalam perlumbaan ialah untuk tumpukan perhatian kepada Yesus. Jika kita mau mengakhiri perlumbaan dan berlumba dengan cemerlang, lebih baik kita minta bantuan daripada seseorang yang boleh diharapkan. Ayat 2 bermula dengan, hendaklah pandangan kita tertumpu kepada Yesus setiap masa. Tertumpu kepada Yesus bukan membawa maksud melihat gambar Yesus ataupun kayu salib, ya, seolah-olah gambar Yesus dan kayu salib itu akan berkata sesuatu kepada kita. Bukan. Tertumpu kepada Yesus membawa maksud percaya dan ikuti Yesus. Kerana dialah pelari kita di hadapan dan wira iman yang sudah mengakhiri perlumbaan hidupnya dengan baik. Saudara-saudari, Yesus pernah melalui perlumbaan ini semasa di dunia. Dalam perlumbaannya, dia mengalami halangan dan cabaran. Tetapi dia tetap fokus dan akhirnya mati di kayu salib. Sebab dia tahu apa yang akan menantinya di akhir. Ayat 2 berkata, sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dia telah menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudari, apabila kita sudah selesai berlumba dalam perlumbaan kehidupan Kristian kita tahu suatu hari nanti kita akan diberikan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Sementara kita berlumba di dunia ini, kita boleh tumpu perhatian kepada Yesus kerana dia boleh memberikan apa yang kita perlu untuk terus berlumba sehingga sampai ke garis penamat. Mari kita membaca Mazmur 23 ayat 3 bersama-sama. Dia memberi aku kekuatan baru. Dia membimbing aku di jalan yang benar sebagaimana yang dijanjinya. Saudara, Abraham, Nuh, Daud, Paulus tidak mempunyai kuasa sendiri untuk mengakhiri perlumbaan masing-masing. Tetapi mereka telah menerima kuasa Tuhan yang luar biasa apabila mereka menumpu perhatian kepada Tuhan. Sama juga apabila kita menumpu perhatian kita kepada Yesus ketika kita rasa penat dan putus asa, Yesus akan memberi kekuatan baru dalaman dan membimbing kita. Hati kita merasa tabah dan disegarkan untuk mau teruskan perlumbaan ini. Inilah kekuatan yang datang dari Tuhan, suatu janji yang pasti. Pelajaran pertama yang kita boleh pelajari hari ini ialah perlumbaan dalam kehidupan Kristian adalah perlumbaan jarak jauh. Oleh itu, marilah kita bersama-sama habiskan perlumbaan kehidupan Kristian dengan tekun supaya kita boleh menerima apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Yohanes bab 9 ayat 4 berkata, selama hari masih terang, kita harus melakukan tugas yang diberikan oleh Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba dan tidak ada seorang pun dapat melakukan apa-apa. Saudara-saudari, hidup kita ini terhad masanya. Selagi kita masih hidup, marilah kita terus kekal dalam perlumbaan ini. Walaupun akan menghadapi cabaran dan halangan dan rintangan, jangan putus asa. Lihat ke depan. Kerana kalau kita tidak buat begitu, bila kita menarik nafas terakhir nanti, kita tidak mampu untuk terus berlumba dalam perlumbaan ini. Kalau ada waktu kita terkeluar daripada perlumbaan ini, asalkan masih hidup,
Iana tidak terlambat untuk berkata, "Maafkan saya Tuhan, saya mahu bermula semula dan terus berlumba." Pelajaran kedua ialah Tuhan memberikan apa yang kita perlu untuk mengakhiri perlumbaan ini. Tuhan akan memberi kita kekuatan baru dan membimbing kita hingga ke akhir. Cuma kita perlu tumpukan perhatian padanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan, rahmat-Mu cukup besar dan tak terhingga. Dengan rahmat-Mu kita diselamatkan. Engkau telah menetapkan perlumbaan kehidupan Kristian di hadapan kita. Berilah kita kekuatan baru untuk terus kekal dalam perlumbaan ini, dan bagi mereka yang ketinggalan belakang, berilah mereka kekuatan baru untuk menyambung perlumbaan ini hingga ke akhir. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Sehingga kita bertemu semula minggu depan, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Bye-bye.